Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini masuk bab yang ke-22, Islamnya Hamzah dan Umar. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah, lahir tahun yang sama dengan Rasulullah SAW, iaitu tahun Gajah 570 Masehi. Masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Peristiwa Islamnya Hamzah. Apabila Hamzah balik dari memburu, beliau mendapat berita bahawa anak saudaranya Rasulullah telah dipukul oleh Abu Jahal sehingga berdarah kepala baginda. Ini menimbulkan kemarahan Hamzah. Lalu beliau menuju ke Darun Nadwah, iaitu tempat berkumpul pembesar Quraisy, untuk mencari Abu Jahal. Di Darun Nadwah, Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga berdarah sambil berkata, "Engkau menghina Muhammad, sedang aku dalam agamanya dan percaya apa yang dia katakan." Peristiwa itu menegangkan keadaan sehingga masing-masing pengikut bangkit untuk membela puak masing-masing, iaitu Hamzah dengan Bani Hashim dan Abu Jahal dengan Bani Makhzum. Abu Jahal menyedari kesalahannya lalu menghalang sambil berkata, "Biarkan Abu Amarah melakukan terhadapku kerana memang aku mencela anak saudaranya." Mulanya Hamzah menyesal meninggalkan agama nenek moyangnya, lalu dia berdoa di hadapan Kaabah mohon Allah Ta'ala menghilangkan keraguannya. Rasulullah SAW juga berdoa supaya ditetapkan iman Hamzah. Hamzah mati syahid dalam peperangan Uhud yang berlaku pada 3 Hijrah dalam usia 57 tahun. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nama penuh adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Abdul Uzza, keturunan dari Bani Adi Quraisy, lahir pada 580 Masehi, iaitu 13 tahun selepas Rasulullah dilahirkan. Paling kuat menentang Islam, digeruni kerana berani dan keras. Masuk Islam setelah 3 hari keislaman Hamzah. Keislamannya di rumah Arqam bin Abi Arqam, iaitu markas dakwah Rasulullah yang terletak di Bukit Safa. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar, Umar Al-Khattab atau Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal." Peristiwa Islamnya Umar keluar dengan pedangnya menuju ke rumah Arqam bin Abi Arqam untuk membunuh Rasulullah. Di pertengahan jalan, Umar mendapat berita bahawa adiknya Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Umar pun mengubah destinasinya menuju ke rumah adiknya Fatimah dalam keadaan marah. Di rumah Fatimah, Khabbab bin Al-Arab sedang membaca Al-Quran bersama Sa'id dan Fatimah. Apabila menyedari kedatangan Umar, Khabbab menyembunyikan diri dalam bilik, manakala Fatimah menyembunyikan sahifah itu Al-Quran. Umar berkata, "Suara apakah yang aku dengar tadi?" Fatimah dan suaminya menjawab, "Kami tidak mendengar sesuatu pun." Umar pun berkata, "Aku tahu kamu berdua telah ikut agama Muhammad." Lalu Umar terus membelasah iparnya dan Fatimah cuba menghalang perbuatan Umar terhadap suaminya. Dia juga ditampar oleh Umar sehingga berdarah mukanya. Fatimah dan suaminya berkata, "Ya, betul, kami telah masuk Islam dan kami beriman dengan Allah dan Rasulnya. Buatlah sesuka hatimu, wahai Umar." Melihat keadaan adiknya timbul penyesalan dan kasihan pada diri Umar. Lalu Umar meminta sahifah dari adiknya. Fatimah berkata, "Wahai Umar, engkau masih najis kerana syirikmu. Sahifah ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci." Umar pun pergi mandi. Kemudian Fatimah memberikannya sahifah yang tertulis surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Umar membacanya dan kagum dengannya sambil berkata, alangkah indahnya, alangkah mulianya kata-kata ini. Aku masuk Islam. Tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah berada. Khabbab yang sedang bersembunyi tiba-tiba keluar dan berkata, bergembiralah wahai Umar, aku mengharapkan engkau lah yang dimaksudkan dengan doa Rasulullah. Dengan pedangnya, Umar menuju ke rumah Arqam bin Abi Arqam yang terletak di lereng Bukit Sofa. Apabila kedatangan Umar disedari oleh para sahabat, maka timbul ketakutan dan terperanjat. Tetapi Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, izinkanlah dia masuk. Kalau tujuannya baik, kita sambut. Tetapi jika jahat tujuannya, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Lalu Rasulullah SAW izinkan Umar masuk. Rasulullah memegang kuat selendang di pinggang Umar, lalu ditarik dengan kuat. Baginda bersabda, adakah mendorong engkau datang? Apakah yang mendorong engkau datang, wahai Umar? Demi Allah, aku kira engkau tidak akan berhenti sehingga Allah turunkan azab atas semua. Lalu Umar mengucap dua kalimat syahadah. Semua orang dalam rumah bertakbir tanda kesyukuran. Suara mereka didengari oleh mereka yang berada dalam Masjidil Haram. Hadis tentang Islamnya Umar. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw Umar ibn Khattab. Qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ibn Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang di antara kedua orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal atau Umar Al-Khattab. Ibn Umar berkata, telah ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar Al-Khattab. Riwayat Tirmizi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami selalu mendapati kemuliaan kemenangan sejak Umar masuk Islam. Riwayat Bukhari. Kesannya apabila Sayyidina Umar masuk Islam, kami takut bersembahyang di sisi Kaabah, melainkan setelah Umar masuk Islam. Telah berkata Ibn Mas'ud. Suhaib Ar-Rumi berkata, apabila Umar masuk Islam, diseru secara terang-terangan dan terbuka. Kami bebas berada di dalam masjid dan tawaf. Kami kadang-kala dapat membalas terhadap apa yang mereka berkasar dengan kami. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami sentiasa merasakan mulia sejak Umar masuk Islam. Alhamdulillah. Selesai bab yang ke-22. Moga-moga memberi info dan ilmu manfaat kepada kita di dalam menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.